Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan siri bacaan kita dan tadabbur dari surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mula dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-77. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-77. Surah yang kedua pada juzuk yang pertama, muka surat yang ke-12. Sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, empunya, Tuan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencinta kepada sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah rezekikan kita menyambung bacaan kita dan tadabbur pada surah Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-77 yang kita baca tadi, awala ya'lamun, maka tidakkah mereka mengetahui, tidakkah mereka tahu, annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan, i'lankan. Yu'linun tu mereka terang-terangan, mereka sembunyikan, dan apa yang mereka lahirkan. Apa yang mereka sembunyikan? Mereka sembunyikan kekufuran mereka. Apa yang mereka zahirkan? Mereka bila jumpa dengan orang yang beriman, dia kata dia pun beriman. Jadi ayat ni adalah jawapan Allah Ta'ala kepada ayat yang kita baca semalam. Apa yang kita baca semalam? Ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, apabila mereka kembali kepada kumpulan mereka, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, mereka kata, apakah kita nak bagi tahu kepada orang yang beriman itu apa yang Allah dah bagi tahu dalam kitab kita, yang kita dah dapat, dah baca dah dalam kitab Taurat. Kita nak bagi tahu kau kepada orang beriman tentang apa yang kita jumpa dalam Taurat. Akhir sekali mereka tak bagi tahu, mereka sembunyikan. Pasal apa? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Kalau bagi tahu, tiba-tiba orang beriman ni akan menang hujah dengan orang Yahudi. Jadi mereka ni dia tahu, tapi oleh kerana dia tak nak kalah dengan orang beriman, dia tak bagi tahu kepada orang beriman apa yang mereka ada dan apa yang mereka baca dalam kitab Taurat. Lalu Allah Ta'ala jawab, afala ta'qilun, nah, tidakkah kamu berakal? Dan apakah mereka tak tahu bahawa Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Ini datang ayat 77 yang kita baca sebagai jawapan kepada perbuatan mereka, yang mana mereka ni dalam berinteraksi dengan manusia, dia hanya fikir manusia tu, bahawa manusia tersebut tak apa, kita cakap jumpa dengan dia orang, kita kata kita beriman, tapi dalam sembunyi-sembunyi kita tidak beriman, malah kita tak akan bagi tahu pun kepada mereka apa yang ada dalam kitab kita. Dia lupa bahawa dia sedang berinteraksi dengan Allah, dan apa yang mereka sembunyikan akan dijelaskan oleh Allah kepada orang beriman.
Dan apa yang mereka rahsiakan hatta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan kehidupan juga Allah Taala akan bagi tahu. Apakah mereka tak tahu dan lupa bahawa Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa minhum ummiyun." Di kalangan mereka, di antara mereka, siapa mereka ni? Ahlu kitab tadilah. Di kalangan mereka ada ummiyun. Ummi ni golongan yang buta huruf, tak tahu baca, iaitu mereka ni tidak baca kitab mereka. Golongan yang tak baca kitab mereka. Apa yang ada dalam Taurat dia tak tahu nak baca. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab. Orang yang buta huruf yang tidak mengetahui akan isi kitab Taurat. Jadi Allah Ta'ala menceritakan sekarang ni jenis-jenis yang ada dalam agama Yahudi ataupun jenis-jenis yang ada di kalangan ahli kitab. Ada satu golongan ahli kitab, dia ahli kitab dari sudut agamanya, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, tapi sebenar-benarnya dia tak tahu pun isi kitab dia. Dia tak tahu pun isi kitab dia. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Kecuali penerangan bohong. Disebut dalam terjemahan tafsir Pimpinan Rahman ni, penerangan bohong. Dari siapa? Dari ketua-ketua mereka. Kalau ikut bahasa Arab, amani ini adalah cita-cita. Amani, cita-cita. Jadi mereka dalam agama dia tak tahu pun isi kitab, tapi yang dia tahu ialah khabar-khabar baik yang diberitahu oleh ketua-ketua agama mereka kepada mereka, yang sebenarnya tak ada pun dalam kitab Taurat. Wa inhum illa yadhunnun, kata Allah, dan sesungguhnya mereka hanya berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Ini adalah satu jenis kumpulan dari kalangan orang Yahudi, orang ahli kitab, orang awam, orang yang tak tahu baca. Berapa ramai mereka tak tahu pun isi kandungan Alkitab. Yang mereka tahu hanyalah janji-janji manis yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka ataupun ulama-ulama mereka, yang hakikatnya perkara tersebut tidak ada pun dalam kitab Taurat mereka. Kerja siapa ni? Kerja ulama, sebagaimana yang kita sebut pada semalam. Dan Allah Ta'ala mencela kumpulan orang yang mendengar dan juga orang yang mengajar. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celakalah, kecelakaan besar bagi mereka yang mana menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata ini adalah dari Allah. Oh, jahat. Apa yang mereka buat? Mereka ubah agama mereka. Macam mana dia ubah? Dia ubah kitab Taurat. Kenapa ada orang percaya?
orang hak percaya tu sebab selama ni mereka buta huruf, tak pernah baca kitab. Jadi bila ustaz bagi tahu ada dalam Quran macam ni, ada lagi Quran pula dah. Bila ada dalam Taurat macam ni, ada dalam Taurat macam ni, dia tak pernah baca Taurat. Bila datang janji-janji manis daripada pendeta-pendeta mereka, mereka pun percaya. Siapa yang reka cipta ni? Ni, pendeta-pendeta mereka. Benda tak ada dalam Taurat, dia tulis bagi jadi ada. Lepas dia tulis bagi jadi ada, dia kata kepada pengikut-pengikut dia, hadza min indillah, ini Allah yang kata. Ayat ni datang dari Allah, padahal dia yang tulis. Tujuan apa dia buat? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan dia supaya mereka mendapat keuntungan yang sedikit, ya? Supaya mereka mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Lalu Allah Ta'ala kata, fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah bagi mereka pada apa yang mereka tulis itu. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka pada apa yang mereka dapat hasil tipuan itu. Hak dia tulis tu pun celaka, hak dia dapat hasil daripada tu pun celaka. Apa hasil yang dia dapat? Keuntungan yang sementara di dunia. Apa bentuk keuntungan? Ada pengikut dia yang ramai, pengikut dia akan bagi kepada dia harta, pengikut dia akan bagi kepada dia ketaatan, pengikut dia akan dengar apa yang dia cakap, sehingga akhirnya apa yang tak ada dalam agama mereka jadi ada, dan pengikut-pengikut tu percaya bahawa Allah yang bagi tahu perkara tersebut, padahal tak ada. Dan perkara ni realiti pun kita tengok hari ni, masih lagi ada sampai ke hari ini. Sebagai contoh, dalam kitab Taurat atau kitab Injil, bahasa mudah sekarang ni Bible, tak ada satu pun ayat daripada Nabi Isa sendiri yang menyatakan bahawa dialah Tuhan. Tapi pendeta-pendeta yang mana selama ni menipu di atas nama agama, mereka mendakwa bahawa Nabi Isa tu Tuhan, dia turun ke dunia ni untuk menyucikan dosa-dosa manusia, lalu dia mati sebagai berkorban untuk mengampunkan dosa-dosa manusia. Jadi setiap bayi yang lahir akan dibaptiskan sebagai tanda terima kasih kepada Nabi Isa yang merupakan Tuhan di sisi mereka, bahawa Tuhan telah menyucikan mereka dari dosa-dosa. Maka dicelup dalam air sebagai tanda pembersihan daripada dosa-dosa. Benda tu tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil, tapi menjadi ritual dan kepegangan besar di kalangan orang-orang ahli kitab, terutamanya Kristian lah. Yahudi pun lagu tu juga. Mereka ubah kitab mereka, mereka kata ni datang dari Allah, padahal tak ada pun dalam. Maka Allah mencela sifat ini. Celaka bagi mereka. Baik, urusan mereka, urusan mereka. Sampai habis dah kita faham. Tapi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ini adalah Quran untuk dibaca oleh kita sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kisah ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran kita, untuk kita? Jadi antara pengajaran yang kita boleh ambil ialah, jangan pula kita ikut perangai seperti mereka. Ada tak di kalangan orang Islam yang tak tahu isi kandungan Al-Quran?
Ummi ni maksudnya buta huruf, bukan buta huruf tak erti baca. Oh, dialah terror sekali. Siapa mungkin belajar, siapa dia PhD engineering, PhD gapo lagi, ilmu-ilmu keduniaan, dia pakar perubatan, dia pakar macam-macam segala pakar. Tapi bila beralik kepada Al-Quran, dia ummi, buta tentang Quran. Ada ke tak ada? Ada. Ada di kalangan umat Islam yang dia digelar ummi dalam bab Al-Quran. Buta huruf. Ngaji speaking, speaking dia, kita nak lawan memang kalah lah, kita tak boleh nak lawan. Di rumah dia cakap bahasa Inggeris, dengan anak-anak pun cakap bahasa Inggeris. Anak dia pula belajar pula sekolah international, bayar ribu-ribu sebulan. Habis belajar pula pergi belajar lagi luar negara, sampai dapat CJ pengajian yang tinggi. Hebat dalam urusan keduniaan. Umur dia besar, pangkat dia besar, kereta dia besar, dapat lagi gelaran. Tapi dalam bab Quran, ummi, buta huruf. Bila suruh baca Quran, tak tahu. Bila ditanyakan isi kandungan Al-Quran, tak tahu. Inilah golongan-golongan yang menjadi makanan para pendusta dalam agama. Bahaya tak? Bahaya. Ada satu orang, saya kongsi cerita dia. Ini cerita real. Satu hari ada dia orang Mari Minang. Orang Mari Minang, adik dia lah. Dia doktor pakar. Jadi bila siapa dalam pertemuan tu nak bincang tarikh, bila nak letak tarikh perkahwinan, bila kata kita letak tarikh ni, tak boleh, dia kata tarikh ni tarikh sial. Bincang pula tarikh ni tarikh sial. Hak rombongan orang perempuan tu, kita kalau boleh naklah tarikh cuti sekolah dia kata, supaya keluarga daripada jauh ni bolehlah balik untuk kita kenduri dan sebagainya. Oh, dia kata tak boleh, tarikh kita nak pilih tu sial. Siapa lah mau nak boleh kau pilih tarikh tu, akhir sekali terpaksa mengalah juga belah-belah pihak hak meminang ni. Tak apalah, ikut demo lah, bahasa kita ikutlah nak hari apa, tak hari Khamis, hari Kija. Tak ada adik-beradik, tak ada apa. Pasal apa nak elokkan hari sial? Saya berfikir ada lagi orang percaya hari sial. 1 hari bulan hari Tuhan, 2 hari bulan hari Muhammad, 3 hari bulan hari sial, 4 hari bulan dia undur balik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, dalam sehari, dalam bulan tu ada 10 hari yang tak boleh buat apa. Jadi nak pilih menayo. Siapa ni? Orang yang ada ilmu tinggi, pakar perubatan, gaji dia puluh ribu. Tapi dia percaya. Apa kepercayaan dia? Amani, angan-angan sahaja. Siapa ajar ke dia? Ada tok guru dia. Rupanya bila samuk-samuk, oh dia ada mengaji dengan tok guru. Selidik lagi, tok guru dia ni pengikut ajaran, boleh kata ajaran sesat lah, boleh kata. Sama juga kalau ayah pin, tuan-tuan, ayah pin, pengikut dia orang yang kereta besar, pangkat besar. Pasal apa? Sebab mereka ada kedudukan di sudut dunia, tapi ummi, buta huruf dalam soal agama, buta huruf dalam soal Al-Quran. Yang ni yang kita kalau boleh kita tak nak jadi. Dan sebab itulah kita ni usaha, walaupun syarahan kita mungkin agak ringkas, baca 3 ayat satu hari, baca, kemudian kita tafsir, kemudian kita tadabbur. Mudah-mudahan
kita faham apa yang Tuhan kita kata. Bukan sekadar angan-angan, oh dalam agama kita macam ni, cek tak ada. Berapa ramai orang beramal dalam Islam yang sebenarnya Tuhan tak kata, Nabi tak ajar. Oh kamu buat macam ni, dapat kelebihan macam ni. Tuhan tak kata dalam kitab, Nabi tak sebut dalam hadis. Habis tu mari mana? Angan-angan, cita-cita. Ni Allah Ta'ala sebut orang Yahudi ni, wa inhum illa yadhunnun, yang mereka buat tu hanya sangkaan mereka sahaja. Berapa banyak kepercayaan akidah, i'tiqad tak ada dalam Quran, tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dipegang teguh oleh sebahagian daripada orang, seolah-olah itulah yang Allah kata, seolah-olah itulah yang Nabi ajar, padahal Allah dan Rasul berlepas diri daripadanya. Yang kesian siapa? Ummiyun, orang-orang yang tak tahu baca kitab, tak tahu baca Quran, yang hanya percaya sahaja apa yang ustaz dia mari ajar. Wal'iyadhu billah, kita minta berlindung dengan Allah daripada kesesatan. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah semak balik. Setiap yang diajar kepada kita, pastikan ada sandarannya dari Alkitab, kitab kita lah, iaitulah Al-Quran. Setiap yang diajar kepada kita, pastikan ada sandaran dari hadis, supaya kita tidak jadi orang yang kena scam agama. Benda tak ada dalam agama tapi dikatakan ada dalam agama. Ini yang menimpa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab, kerana mereka percaya bahawa yang dikatakan oleh pendeta itu betul-betul datang dari Allah. Yang dia tak tahu ialah pendeta itu telah mengubah ayat-ayat Allah dan mendakwa ini adalah datang dari Tuhan. Jadi kita ni kena jadi orang yang celak Al-Quran lah, bahasa mudah, celak Al-Quran. Waktu 26 Disember tahun berapa berlaku tsunami di Aceh, 24 Disember. Lepas tu adalah orang ambil angka 26. Saya pun tak ingat dah kenapa dia ambil kan. Dia kata bulan Disember, bulan 26 ni berlaku sekian perkara begini. Jadi dia kata benarlah firman Allah dalam juzuk yang ke-26, kami akan kumpulkan antara daratan dan lautan dan kami akan hancurkan, lebih kurang macam itulah. Saya dapat mesej tu dalam grup ustaz-ustaz. Dalam grup ustaz-ustaz senarai penceramah masa tu. Ni tahun lama, cerita sudah lama. Saya pun cerita banyak kali dah benda ni. Bila dia kata ayat juzuk yang ke-26 Allah berfirman, saya duk fikir mana ayat ni dalam juzuk 26. Sebab bila kita dengar terjemahan, kita mesti nak relate dengan ayat dia yang mana, ayat asal dia ni. Saya kata mana ayat asal dia ni, cari, rasa tak jumpa. Saya pun tanya dalam grup tu, boleh tak bagi tahu ayat mana yang maksud dia terjemahan ni? Senyap dalam grup, tak jawab. Mungkin dia sibuk masing-masing, dia tak tahu, Allah Ta'ala alam. Saya tunggu, tak ada respon. Saya pun carilah sendiri, cari. Rupa-rupanya ada dalam terjemahan Bible chapter 26. Tapi orang share tu dia kata Allah berfirman dalam Quran juzuk yang ke-26. Sebenarnya bukan Al-Quran, terjemahan Bible. Tengok macam mana sebahagian orang jahil tentang Quran mereka sendiri.
Dan bila mereka jahil tentang Quran mereka sendiri, maka musibahlah menimpa agama mereka. Sebab tu saya katakan sekali lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perjuangkanlah Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Berdampinganlah dengan Al-Quran. Bacalah dengan kefahaman, supaya kita tahu apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Dan biar kita ada rasa kebimbangan dalam hati kita, andai kita tak tahu tentang kitab Al-Quran. Kerana jahil tentang Al-Quran menatijahkan musibah dalam bab agama, dan kalau salah langkah boleh tergadai akhirat kita. Hari ni orang bimbang kalau anak umur 4 tahun, 5 tahun tak erti membaca, tak erti menulis, ada dah bimbang. Masuk sekolah anak umur 7 tahun mulalah, oh anak dia tak boleh baca lagi. 8 tahun dia tanya cikgu lagi, hantar anak ke kelas lagi. Ada macam-macam center diwujudkan untuk bantu kanak-kanak membaca dan menulis. Maka ibu bapa hak bimbang ni pergi hantar. Tapi apakah kebimbangan begitu juga ada apabila anak-anak tak erti baca Quran? Sepatutnya begitulah, malah lebih lagi. Anak aku tak pandai baca Quran, kena pergi hantar kelas mengaji ni. Tok nenek kita dulu balik sekolah wajib pergi hantar kelas mengaji ni, bawa gilik Quran juga. Tok guru di kampung tu pula backing, orang panggil backing, garang. Dengan rotan dia lari tu gak pergi. Mak pun tanya, tadi pergi mana? Tadi pergi ngaji. Betul kau pergi ngaji? Tanya-tanya tak. Mak pun bagi lagi. Pasal apa? Nak suruh anak ni pandai mengaji Quran. Nak suruh kita faham tentang Quran. Pasal ini adalah agama kita. Jangan sampai tertipu dalam soal agama oleh kerana ada orang yang datang mereka-reka dalam urusan agama. Benda yang Tuhan tak kata dikatakan ada, benda yang Nabi tak kata dikatakan ada, padahal dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, jaga keluarga kita agar senantiasa tetap berada di atas jalan agama, dan Allah ajarkan kepada kita kefahaman dalam agama. Sebab tu Nabi SAW kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah akan bagi kefahaman dalam agama. Harta ni Allah bagi kepada siapa yang Allah suka dan siapa yang Allah benci. Orang kafir pun dapat harta. Tapi soal hidayah agama, kefahaman tentang agama, Allah hanya bagi kepada orang-orang yang Allah sayang dan Allah berkehendak kepada mereka kebaikan. Jadi alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita puji Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau pimpin kami, Engkau pandu kami untuk duduk dalam majlis memahami Al-Quran. Dan kita hari ini tidaklah berada di sini melainkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah hidayah dengan Allah sungguh-sungguh, dan lazimilah majlis ilmu, terutamanya ilmu Al-Quran. Dan elakkan diri daripada orang-orang yang berkata dalam agama sesuatu yang tidak ada dalamnya. Macam saya sebut semalam, kadang orang kata huruf Bani Tamim. Tamim tu tanah Melayu, dia kata. Pasal Tamim tu merujuk kepada huruf Ta, Mim tu merujuk kepada huruf Mim. Lalu Bani Tamim adalah tanah Melayu. Jadi Imam Mahdi tu akan muncul di sinilah. Mari daripada Tamim ni. Kita kata tak ada, Quran tak kata macam tu, Nabi pun tak maksudkan begitu. Yang Nabi kan maksud Tamim, maksud Bani Tamim no, orang Arab yang duduk di Hijaz, Bani Tamim.
yang ma'ruf dan masyhur di kalangan mereka. Ada nama satu kabilah Bani Tamim. Jadi kefahaman itu penting. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara angan-angan yang ada dalam agama ahli kitab, apa dia? Ayat yang seterusnya yang kita nak baca. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. Dan mereka berkata, lan tamassana nar, kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu sahaja. Mereka percaya, kalaupun mereka tak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka hanya dihukum sekejap saja dan kemudian mereka akan masuk syurga. Pasal mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka ni percaya siapa? Yahudi baik, Nasrani pun baik. Kedua-dua mereka percaya bahawa mereka adalah son of God. Mereka percaya mereka adalah anak Tuhan. Macam mana kita tahu? Allah bagi tahu. Allah kata, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala kata, Yahudi dan Nasrani, dia kata kami ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak emas Tuhan. Jadi dia kata kita buatlah macam mana pun, kalau pun masuk neraka, masuk sekejap je, lepas tu Tuhan akan keluarkan kita untuk masuk dalam syurga. Ini angan-angan mereka. Allah Ta'ala kata, Qul attakhaztum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka itu ada janji dengan Tuhan bahawa Tuhan tidak akan masukkan mereka dalam neraka melainkan beberapa hari? Ada tak Tuhan kata sendiri macam tu? Jawapan dia tak ada. Tapi dia kata tu, itulah dia angan-angan mereka. Siapa yang ajar kepada dia? Ustaz-ustaz dia, pendeta-pendeta dia. Padahal Allah Ta'ala tak kata. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Adakah ataupun hanya kamu mengatakan sesuatu atas nama Allah sedangkan kamu tidak mengetahui? Jadi ini antara angan-angan orang Yahudi, orang ahli kitab terhadap agama mereka, bahawa mereka sangka mereka ni anak-anak istimewa Tuhan. Kalaupun mereka buat salah, mereka hanya masuk ke dalam neraka seketar saja. Dan berkata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, mereka kata kalau masuk neraka pun 40 hari sahaja. Iaitulah tempoh selama mana mereka menyembah anak lembu. Dan mereka ni sampai peringkat berdusta. Dia dalam tafsir menyebut tentang macam mana orang-orang Yahudi ni, dia sampai ke satu tahap dia sanggup bunuh nabi-nabi kerana sangkaan mereka Tuhan ni tak akan azab mereka melainkan sebentar saja. Sebab tu mereka ni berani bunuh nabi. Oi, bukan calang-calang. Keberanian Yahudi ni bukan setakat melanggar perintah Tuhan, hak Nabi suruh dia tak buat, hak Nabi larang dia gelanggar, tak. Keberanian mereka sampai mereka ke tahap berani untuk bunuh nabi-nabi.
Dahsyat. Bahkan termasuk daripada nabi-nabi yang mereka nak bunuh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Bukhari, mereka pernah berusaha nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cerita dia? Daripada Abu Bakar ibnu Mardawai rahimahullah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apabila dibukakan Khaybar, Nabi pergi perang Khaybar, Nabi dapat tawan Khaybar, dan Khaybar ni tempat orang-orang Yahudi. Setelah daripada Nabi tawan, mereka pun menyerah kepada Nabi dan sangguplah untuk ditakluki lah bahasa kita, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun menghadiahkan kepada Nabi seekor kambing. Dalam kambing tersebut dia letak racun. Jahatnya Yahudi ni. Dalam kambing tu dia letak racun. Kemudian Nabi SAW dapat kambing tersebut, Nabi panggil Yahudi. Mana ada Yahudi sekilas kita ni, mari kumpul. Kumpullah Nabi dengan Yahudi Khaybar. Nabi tanya kepada mereka, siapa bapa kamu? Mu ayahmu siapa? Mu ayahmu siapa? Maka mereka pun kata, fulan. Dia kata, ayah aku sekian. Nabi kata, kadzabtum bal abukum fulan, kamu ni menipu. Bahkan ayah kamu nama dia fulan. Mereka pun mengaku betul, hak Nabi kata tu betul. Nabi kata tu betul, kami tipu. Kemudian Nabi pun kata sekali lagi, kalau aku tanya lagi, apakah kamu nak bercakap benar? Mereka kata, ya wahai Abul Qasim, kami akan bercakap benar. Yahudi ni. Bahkan kalau kami berdusta kepada kamu, Allah akan bagi tahu. Yahudi ni punyalah dia ni. Dia tahu dah. Kami dusta pun Tuhan akan bagi tahu kepada kamu seperti mana kamu tahu ayah-ayah kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man ahlun nar? Siapa dia ahli neraka? Oh, dia jawab apa? Nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha. Dia kata, kami akan duduk dalam neraka sekejap. Kemudian kamu pula akan ganti kami. Yahudi ni jawab lagu tu. Takhlufuna fiha. Kemudian kamu pula akan ganti kami masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ikhsa'u, celakalah kamu. Kami orang Islam tak akan ganti kamu jadi penghuni neraka. Jadi al-kisah ni, hadis ni mereka mengaku dan mereka kata dia akan masuk neraka sekejap saja. Lalu Nabi SAW tanya dia lagi, kalau aku tanya, kamu akan cakap benar ke tak? Dia kata ya. Nabi berkata, apakah kamu letak racun dalam kambing ni? Mu letak racun tak dalam kambing ni? Mereka pun mengaku, ya, memang kami letak racun. Lalu Nabi kata, fama hamalakum ala zalik, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, kami rasa, kami nak, kalau kamu ni pendusta, biarlah kamu mati dengan racun kami. Tapi kalau kamu ni betul-betul Nabi, racun itu tidak akan memberi kesan kepada kamu. Jahatnya Yahudi ni. Sebenarnya memang dia nak suruh Nabi matilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang selamatkan Nabi. Akhirnya kesan daripada racun tu tidak memberikan mudarat kepada Nabi. Nabi sempat makan sikit, tapi kesan racun tu tidak memberi mudarat kepada Nabi, sehinggalah akhir waktu Nabi nak mati, barulah racun tu mula berkesan
Dan antara hikmatnya para ulama sebut agar Nabi ni dapat pahala syahadah, syahid, bahawa matinya Nabi ada asbab disebabkan racun yang dimakan oleh Nabi waktu Nabi pergi ke Khaybar. Tapi nak sebutnya bagaimana jahatnya kumpulan ini, mereka menentang Allah, menentang Rasul, malah sampai ke tahap mereka membunuh Rasul-Rasul utusan Allah. Jadi sebab tu kita ni menginsafi perkara tersebut. Kita akan baca lagi ayat-ayat Allah lepas daripada ni tentang siapa sebenarnya penghuni neraka dan siapa sebenarnya penghuni syurga, supaya kita tak jadi seperti orang Yahudi. Sebaliknya kita tahu apa yang sebenar yang Allah Azza wa Jalla bagi tahu dalam kitab Al-Quran ini, insya-Allah. Jadi esok kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-81. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.